Untuk gue ya, untuk Ali. Hmm. Kedap. Hah? Betul lantai air. Hah? Untuk ini doa aja. Doa. Saya ngaji itu kita. Hah? Doa. Tidak. Lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العز وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى حاجاتنا ومقصودنا إما في الدنيا وإما في الآخرة، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ محمد عزيز. وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين.
Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, adapun redha terhadap qada, yakni keputusan Allah ataupun takdir Allah. Ar-redha bi qada'illah. Redha dengan takdir Allah. Maka ianya perlu dipikirkan dari dua kepentingan. Keduanya saling menguatkan dan tidak ada yang lebih daripadanya. Kepentingan pertama mengenai faedah yang ada dalam redha. Apa manfaat kita jadi orang yang redha dengan takdir Allah? Itu yang pertama. Sama ada untuk masa sekarang mahupun untuk masa yang akan datang. Adapun faedah untuk masa sekarang ialah membuatkan hati tidak akan menjadi bimbang. Yakni sentiasa dalam keadaan bertenaga, ini bersemangat. Tak hilang semangat, tak putus asa dengan rahmat Allah, tidak berkeluh kesah, tidak merungut, tidak libang libu, tidak jadi murung, tidak jadi anxiety. Ini orang yang redha dengan takdir Allah, dia terhindar dari hatinya dibelenggu dengan perasaan-perasaan itu. Perasaan putus asa, perasaan bimbang, takut. Ada yang bimbang sampai nak bunuh diri pun ada. Inilah nama dia apa? Fobia tak ketahuan. Jadi fobia, jadi trauma. Pasal apa? Pasal tak reda dengan takdir Allah. Pasal apa dia tak boleh reda dengan takdir Allah? Orang yang tak boleh reda dengan takdir Allah ni ialah orang yang memang lawan Allah. Orang lawan hukum Allah, orang lawan agama Allah, memang dia tak boleh dapat sifat ini. Pasal kehidupan dia sendiri menjurus kepada kerosakan. Kerosakan akidah, kerosakan akhlak, kerosakan agama. Jadi macam mana dia nak berlapang dada? Macam mana dia nak bertasamuh dengan Allah? Ya. Apa dia bertasamuh? Bertasamuh ni maknanya berlapang dada. Tasamuh ni ada banyak makna dia. Tasamuh dalam tauhid pun ada. Iaitu beradab dengan Allah. Kita akan terangkan bila? Esok pagi insya-Allah. Apa itu tasamuh dalam bicara sifat ma'ani Allah. Baik, habis. Jadi tidak ada adab seseorang tu dengan Allah pasal dia tak kenal Allah dan pasal dia lawan hukum Allah. Maka jadi hati dia dibalakan dengan perasaan berkeluh kesah. Dia putus asa. Hilang semangat hidup sampai nak bunuh diri. Dan berbagai-bagai lagi ya perasaan-perasaan yang menghantui diri. Trauma, fobia tu tentu dah lah. Inilah dia, bila orang dah tak ikut hukum Tuhan, maka dosanya akan memakan hatinya, memakan perasaan dirinya.
perasaan hatinya dan akhirnya memakan dirinya sendiri. Itu punca orang bunuh diri. Di Malaysia ni banyak orang bunuh diri. Bukan kata orang kafir, orang Islam pun banyak bunuh diri. Ya, sahabat saya yang selalu datang ke pondok ni, DSP Nizam daripada Bukit Aman. Dia tunjuk kat saya gambar orang bunuh diri ni, Ustaz. Dia kata hari-hari. Kes bunuh diri ni. Cuma tak masuk paper, tak masuk Google. Nak masuk sampai tak muat nak masuk. Masuk tu yang aksiden, yang orang bunuh orang. Hak bunuh diri ni tak nak masuk lah. Terjun bangunan. Tanya dia orang kafir tak, orang Islam banyak. Ini punca dia sebab tak kenal Allah. Dan tak reda dengan takdir Allah. Bila kita tidak kenal Allah dan tidak reda dengan takdir Allah. Reda dengan takdir ni macam mana? Reda dengan takdir ni yang pertamanya, kita terima hukum Allah dengan perasaan hukum Allah itu baik. Itu yang pertama. Yang kedua, segala hukum Allah itu kita laksanakan. Kalau tak boleh ke semua pun, sekurang-kurang yang asas-asas itu ada. Seperti menjaga akidahnya. Ya, jaga akidahnya dengan mengenal Allah. Yang kedua, memelihara ibadah dengan Allah, pengabdian diri kepada Allah. Seperti solat yang dijaga, puasa yang dijaga, zakat, haji, umrah dan haji jika berkemampuan, berpakaian yang menutup aurat, kemudian berakhlak mulia zahir dan batin. Buat kerja agama semata-mata mencari redha Allah. Bukan mencari keuntungan yang tidak seberapa yang menjual agama Allah. Bila kita menyalahi semua itu, maka jelas hati kita tidak tenang, tidak tenteram. Jadi kalau kita rasa kita nak bunuh diri, bukan salah orang sebenarnya, salah kita. Ya. Kalau kita rasa dah fed up hidup, aku ni mati lebih baik, itu bermakna bukan salah orang, salah kita sendiri. Kita tak kenal Tuhan, kita lawan hukum Tuhan, maka jadilah perasaan yang macam tu. Ya, puncanya kita tak kenal Allah dan tidak reda takdir Allah. Ya. Baik. Kemudian barulah reda kepada ketentuan-ketentuan Allah. Yang ketiganya, atau kata reda takdir Allah. Ya. Ada 3 tadi saya sebut bukan? Ada, betul? Boleh? Boleh. Ya. Ada 3 bukan? Dah tulis semua? Siapa belum tulis? Siapa belum tulis? Katakan. Saya sebut 3 tadi kan? Siapa dah tulis 3 tu? Reda takdir Allah ni ada 3. Kurang-kurangnya ada 3. Lain-lain tak tulis? Tak tulis Nasyid engkau lah. Nak kata apa? Pegang pen tu, menulis. Kalah wartawan. Tanya tak tahu apa. Tak tahu apa yang dia tulis. Dah cukup. Tadi dia sebut dah. Ulang saja jadi 10 pula. Lepas tu tulis, pegang pen, tulis apa yang saya cerita. Apa yang tulis itu? Tanya budak. Itu kata reda takdir Allah. Ni kalau cerita lagi saya jadi 10 pula. Saya 3. Baik. Itulah faedah dia ni, faedah kita reda takdir Allah. Reda Allah sebagai Tuhan kita, reda Islam sebagai agama kita, reda Nabi Muhammad pesuruh Allah yang wajib kita turuti. Ya. Reda hukum Allah baik belaka.
dan kita pun mengerjakan hukum Allah itu, maka barulah kalau kena apa-apa musibah, maka dia rasa tak apalah, layak pun bagi aku. Sebab aku banyak salah dengan Allah. Maka dia tak salahkan orang, dia salahkan dia lah. Kalau dia nak salah, dia salahkan dia. Dia takkan salahkan orang. Semoga terampun dosa aku dengan musibah ini. Dan dia rasa musibah itu tanda Allah sayang dia. Kita ni kena rasa musibah tu tanda Allah sayang kita. Bukan Allah benci. Begitulah kalau kita pergi mengaji. Tiba-tiba ada perkataan guru itu, seolah-olah macam kena atas kepala, tersentuh hati, terkedus hati. Itu bermakna Allah menegur kita melalui dia. Sebab kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Nabi ya, Rasul ya. Allah tegur dengan wahyu. Kita Allah tegur dengan fenomena yang berlaku kepada diri kita. Apa yang berlaku? Kadang-kadang ditegur oleh budak sahaja. Bukanlah guru pun, bukan orang tua pun. Hakikatnya teguran dari Allah. Baik. Jadi siapa yang nak faham semua takdir ini? Yang faham tu hanyalah orang yang mengenal Allah. Orang yang tak mengenal Allah, dia akan memberontak jiwa dia. Maka jadilah pemberontak. Pemberontak kepada Allah. Pemberontak agama Allah. Khawatiri, jatuh, murtad, wal'iyyazubillah, sebab tidak faham dan tidak kenal Allah. Jadi nak reda hukum, nak reda takdir Allah ni kena kenal Allah dulu. Betullah kita belajar tauhid, belajar tasawuf, belajar fiqh untuk kenal Allah. Kenal Allah ni apa dia? Kenal Allah ni dua perkara. Yang pertama, mengenal hukum sifat ketuhanan Allah. Yang kedua, mengenal hukum hakam Allah. Itu kata kenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal dikendaki dalam agama mengenal Allah. Mengenal Allah Ta'ala tu ialah mengenal hukum sifat ketuhanan Allah. Itu kena ngaji tauhid. Yang kedua, kena mengaji, kena mengenal hukum hakam Allah. Kena mengaji fiqh. Baik. Ini kerana jika sudah reda, sebarang bentuk keresahan dan kesusahan yang tidak berfaedah menjadi berkurang. Kurang sebab apa? Sebab ada tempat untuk dia mengadu dan menumpang kasih. Bila orang kasih kat kita, sakit kita tu jadi kurang. Tanda dia, kalau kita tengah sakit, orang datang ziarah. Tanda orang tu kasih. Dengan sendirinya, sakit kita rasa lega sikit. Tapi kalau kita sakit, orang humbang kita dalam longkang, kau tambah sakit. Kita tengah sakit, orang maki hamun kita celaka pada muka kau. Itulah buat kau orang sangat, aku bertambah sakit. Tapi kalau kita sakit, orang datang kita, orang puji kita, orang kata, tak apalah Wan, ni tanda Tuhan sayang. Lepas tu dia ambil 200 bulan pekik. Oh, sihat terus. Betul tak? Begitulah kita dengan Allah Ta'ala. Jadi orang yang kenal Allah, dijadikan Allah tempat mengadunya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahus samad. Tapi bila tak kenal Allah, macam mana nak jadikan Allah sebagai tempat mengadu? Jadi bila ada tempat mengadu, tempat memadu kasih, maka sakit tadi jadi berkurang. Kan? Kita sakit, anak-anak kita semua duduk tepi kita. Kan seronok. Yang sakit pun jadi kurang sakit. Seorang picit kaki, seorang picit kepala.
Ni bila kita sakit, anak-anak kita semua cabut lagi. Keluar. Bertambah-tambah sakit. Sakit lagi. Pening sakit. Anak cabut tambah tak peduli lagi. Kan? Contohnya. Bertambah-tambah sakit. Sebab apa? Tak ada orang yang nak prihatin kepada kita. Betulah tamsilan. Kenal Allah tadi. Bila kita kenal Allah, Allah lebih kenal kita sebenarnya. Dan bila Allah kenal kita, Allah akan jadi tempat mengadu kita. Ingatlah Allah. Dalam kitab Ihya, dia kata apa? Ingatlah Allah tak kala senang. Nescaya Allah akan ingat kepadamu tak kala kamu susah. Ya. Jadi bila kita susah, ada tempat untuk kita memadu kasih. Itulah Allah. Dengan manusia ni kadang tak peduli pun. Kan? Dengar cerita sahabat kita tu sakit masuk ICU kat mana? No, dekat IJN. Tengoklah tu. 2-3 hari lagi, I never see you lah. Sedap je bahasa dia kan. Dia bukan nak pergi ziarah ke apa, nak doakan tidak. Ini doa bagi mampu. Pasal apa? Barangkali kita tak kenal dia pun. Ataupun kita kenal dia, kenal yang tidak menimbulkan rasa kasih. Akhir zaman memang macam tu. Akhir zaman memang lagu tu. Orang tak heran dengan kematian saudaranya. Orang tak ambil peduli dengan kesakitan saudaranya. Bahkan bukan hanya saudaranya, kawan-kawannya. Kadang-kadang ayahnya, anaknya, ibunya, datuknya, cucunya. Tidak ambil hairan orang. Akhir zaman orang akan mengira-ngira perutnya sendiri. Orang akan mengira-ngira dirinya sendiri. Terkadang anak pun dia tak peduli. Mana ayah, bapa. Ayah dia pun dia tak peduli. Bapa pun dia tak peduli. Itu akhir zaman. Ya. Akhir zaman. Baik. Jadi apabila kita menempuh perkara-perkara yang begitu, maka fahamlah kita tentang apa yang Rasulullah beritahu kepada kita. Akan berlaku perkara yang sedemikian. Kita jaga solat contohnya. Akan lahir di kalangan kita muka anak cucu kita yang meninggalkan solat. Kita jaga agama contohnya. Akan lahir daripada turunan kita orang yang lawan agama barangkali. Ini penyakit akhir zaman. Baik habis. Nak redha yang macam ni lebih berat. Ini kerana jika sudah redha, sebarang bentuk keresahan dan kesusahan yang tidak berfaedah menjadi berkurang. Karena itu salah seorang dari ahli zuhud ada berkata, kalaulah memang takdir itu suatu kepastian, maka susah dan bingung adalah suatu sikap yang sia-sia. Untuk itu apa yang harus dibimbangkan? Memang dunia ini memang tempat susah. Inna dunya hammun wa ghammun wa bala'un wa fitnatun. Memang dunia tu macam tu dah. Ya. Jadi kalau dah susah, kita menyusahkan lagi diri kita. Dah bingung, kita membingungkan lagi fikiran kita. Itu sikap yang sia-sia. Untuk apa benda itu nak dibimbangkan?
Kerana makna dunia tu memang begitu. Jadi yang kita nak bimbang, apa yang patut kita bimbang? Adakah kita sudah takwa? Adakah kita tergolong orang yang bertakwa? Yang tu yang kita nak kena bimbang. Umur sudah 60. Takwa pun belum lagi. Umur sudah 90. Solat pun belum khusyuk lagi. Umur sudah tua. Ibadah masih tak mengalahi maksiat. Maksiat tak dapat nak tinggal lagi. Ada pernah berkeluh kesah tentang itu? Dah. Yang kita berkeluh kesah ni apa dia? Tak ada duit. Tak ada duit. Orang marah kita, orang tak suka kita. Yang Tuhan marah, Tuhan tak suka, dia tak ambil peduli. Yang ambil peduli ni orang marah, orang tak suka. Orang marah, orang tak suka, itu sebenarnya iktibar kalau Allah marah, Allah tak suka. Apa jadi? Apalah sangat kalau orang marah, orang tak suka. Tak ke mana pergi marahnya, tak ke mana pergi tak sukanya. Jadi kita masih boleh mencari orang lain yang boleh suka kepada kita. Tapi kalau Allah marah, kalau Allah tak suka, kamu nak cari Tuhan yang lain. Ya? Baik. Itulah yang perlu kita fikir. Afala tatafakkarun. Baik ya, habis. Perkataan di atas pada dasarnya bersumber dari sabda Nabi SAW. Iaitu baginda SAW bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an sebagaimana berikut. Liyaqil hummuka wa ma quddira yakun wa ma lam yuqdar lam ya'tik. Hendaknya engkau tidak banyak bimbang, apa yang ditakdirkan Allah pasti terjadi. Dan apa yang tidak ditakdirkan Allah pasti tidak akan menimpa kepadamu. Dulu orang risaulah zaman Covid dulu kan. Sampai ada yang bunuh diri sebab tak ada kerja. Pasal apa tu? Cuba kita fikir tengok. Adakah sebab Covid itu? Adakah sebab tak ada kerja itu? Ada orang sanggup meracun anak-anak bini dia untuk mati sebab tak ada apa nak makan. Adakah sebab tak ada makan tu dia sanggup mati? Sebenarnya bukan itu. Bukan sebab Covid. Bukan sebab tak ada makan. Bukan sebab tak ada kerja. Bukan sebab tak ada duit simpanan. Orang sanggup mati ni. Orang sanggup bunuh diri ni. Tapi sebabnya kenapa? Sebab dalam hati tiada Tuhan. Dalam hati tiada Allah. Rasa hidup bertuhankan Allah tu tak ada. Akhir zaman Nabi kata orang bertuhankan fulus. Sebab kamu bertuhankan fulus lah. Kamu suka nak mampus. Apabila fulus sudah lebus. Faham? Tapi kalau orang tu ada Allah dalam hati. Jangankan kata tidak ada duit. Tidak ada makanan. Ya. Hatta nyawa ni nak melawang, nak melayang pun. Dia tidak bimbang. Kalau kerana Tuhan. Ya. Ini kerana tidak ada wang. Nak bunuh diri. Nak mati. Peras menonggeng. Putus asa dengan rahmat Allah. Tapi kalau tak kenal Tuhan, ada kita rasa keluh kesah.
Itu tanda kita tak kenal Tuhan. Jadi orang yang kenal Tuhan, intan surullah yang surkum. Ya, dalam masa barangkali dalam masa orang kesempitan tak ada apa nak makan, Allah tetap memberinya rezeki tak putus-putus. Dalam masa orang mencari rezeki tak dapat-dapat, barangkali dia tak payah rezeki, rezekinya datang tanpa dicari. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini janji Allah kepada orang yang bertakwa. Tapi bila kita tidak bertakwa, duit banyak pun nak bunuh diri. Duit banyak pun rasa nak mati. Duit banyak pun susah hati. Karena dalam hati tak ada intipati. Apa intipatinya? Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Itulah intipati hati. Tak ada intipati. Ibaratnya batang kayu yang buruk tunjang. Lama-lama tumbang pokok. Intipatinya tak ada. Tunjang kayu. Itulah kita dengan Allah ini ya. Kena bersungguh untuk mengenal Allah. Bukan hanya belajar. Bukan hanya belajar. Belajar itu baru mengenal teori. Teori mengenal Allah. Tapi tauhid itu ialah kesedaran hidup bertuhan. Ya. Kesedaran hidup bertuhankan Allah. Itu namanya tauhid. Maka orang yang ada kesedaran hidupnya bertuhankan Allah, maka dinamakan muwahhidun. Tauhid artinya keesaan. Muwahhid iaitu orang yang mengakui keesaan Allah. Baik. Jadi orang yang mengakui keesaan Allah, maka dia akan tenggelam di dalam laut memandang Allah yang satu. Yang tak pernah berpisah dengan dirinya. Jadi apabila kita tidak merasakan perkara itu, bermakna kita masih jauh dengan Allah. Ya, kita masih jauh dengan Allah. Maka hendaklah kita sedarkan diri kita itu yang duduk di dalam kejauhan. Sampai bila aku akan berjauhan dengan Allah? Adakah sampai mati? Dan apa nasib aku kalau aku mati dalam keadaan aku dan Allah itu jauh? Jauh bukan dengan makna jarak. Jauh dengan makna tidak mendapat rahmat. Ya, ba'idun, jauh. Maksudnya bukan jauh dengan makna jarak, tapi jauh dengan makna tidak mendapat rahmat ilahi. Baik. Inilah perkataan yang penuh isi dari nilai kenabian. Yang sampai kepada yang dituju. Perkataannya sangat ringkas, tetapi maknanya sangat luas. Kataan Nabi ini sedikit perkataan, tetapi luas pengertian. Wasi'un. Ya. Pengertiannya itu amat luas. Wasi'un maknan. Ya, wasi'un maknan. Maknanya luas pengertian dia. Kita ni pula banyak perkataan. Tapi semuanya kosong. Betul tak? Perkataan kita ni banyak kosong.
Kalaulah kita berjumpa dengan seseorang, di mana seseorang itu apabila bercakap, ia menambah ilmu kita. Bila bercakap, ia bertambah takut kita pada Allah. Bila bercakap, ia timbul semangat untuk berbuat ibadah. Bila bercakap, ia tak ada yang lara pada pihak penerimaan kita. Maka jagalah sahabat yang macam tu. Barangkali Allah nak kurnia kebaikan kepada kita dengan bersahabat dengannya. Maka itulah ciri-ciri sahabat yang Nabi pernah sebut pada sahabat-sahabatnya. Kalau jumpa saja rasa nak pergi buat maksiat, itu bukannya sahabat, itu namanya musibat. Musibat tau. Tak tahu sudahlah Ustaz Wan, musibat. Baik, habis. Adapun faedah redha terhadap takdir pada masa akan datang ialah mendapat pahala dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman radhiyallahu anhum wa radu an. Artinya redha pada orang-orang yang redha kepada takdirnya. Allah redha pada orang-orang yang redha kepada takdirnya. Dan mereka redha juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Radiyatan mardiyah. Redha meredai. Hendaknya maklum, jika kita tidak redha dan sentiasa dalam keadaan merungut, bingung, susah, sedih, kesal, yang kita sebut tadilah, semua benda-benda yang puncanya tak kenal Tuhan tu, maka sesungguhnya tiada apa-apa faedah. Apa gunanya? Bingung, apa guna? Tapi tak boleh nak tinggal bingung tu. Kena belenggu seolah-olah kita dipenjara dalam keadaan kebingungan. Kita dipenjara oleh penyakit bingung. Kita dipenjara oleh penyakit susah. Kita dipenjara oleh penyakit sedih. Kita dipenjara oleh penyakit fobia, trauma. Kita nak keluar daripada kepompong tu macam mana tu? Nak keluar daripada belenggu tu, kepompong tu. Ya? Macam mana kita nak keluar daripada kepompong, sedih, bingung, terpenjara, kepompong tu, kepompong. Tak tahu kan? Macam mana kita nak keluar? Kalau kita tidak tahu jalan keluar. Maka sebab tu kita kena tahu jalan keluar. Sebelum kita tahu jalan keluar, kita kena sedar dulu. Selama ini aku duduk di dalam kepompong. Ini masalahnya, dia duduk dalam kepompong tu pun dia tak tahu. Ini masalah sebenarnya. Kita duduk dalam kejahilan, kita tak tahu kita tu duduk jahil. Kita duduk rasa tak apa. Kita duduk dalam keadaan salah matlamat hidup, kita tak tahu. Ada orang berwawasan hidup mesti kaya. Hidup mesti berduit. Dia tak tahu pun prinsip yang macam tu salah. Semua orang rasa lagu tu. Betul tak? Betul tak? Dia kata semua orang hidup mesti nak duit. Fitrah di lagu tu dah. Nak jawatan, nak kaya, nak dihormati, nak pangkat. Nak gelaran yang baik-baik.
nak itu, nak ini. Matlamat dia gitu. Maka bila dia berjumpa dengan orang yang berjawatan, yang berduit dan sebagainya, maka tabik spring dia. Hormat gila dia. Bila jumpa pula dengan orang bawah macam tu, hina sungguh-sungguh dia kat orang tu. Inilah dia sebab apa? Itulah punca penyakitnya. Sebab kamu, bila kita tak kenal Allah, maka di kita itu akan rasa tak cukup dengan apa yang ada. Bala dia. Akhirnya membunuh pun sanggup. Baik ya? Habis. Sebab takdir akan terus berjalan. Tidak akan ada sebarang perubahan pada takdir. Kerana kesusahanmu itu, kerana kesusahanmu atau rungutanmu, sebagaimana telah dikatakan. Maknanya, kita rasa susah itu susah, lalu kita pun merungut tak henti-henti, sebenarnya bukan akan menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Dia takkan selesai. Dia nak selesai setelah engkau keluar daripada kepompong itu. Ya. You must go out from the cocoon. Betul cocoon. Kepompong. Kena keluar daripada belenggu itu. Nak keluar tu kamu kena tahu. Selama ini aku duduk di dalam belenggu ini. Masalah dia kita tak tahu pun itu adalah kebelengguan. Macam mana nak keluar tak tahu pun. Macam orang yang duduk dalam bilik tengah-tengah rumah. Yang tak tahu pun keliling rumah ada terbakar. Macam mana dia nak keluar? Dia tak tahu pun dia nak. Tahu-tahu terbakar saja. Terus hangus. Hancur jadi debu. Begitulah kebanyakan manusia. Tahu-tahu berjumpa dengan Rabb. Tahu-tahu berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan muka nakir dalam alam barzah. Masa itulah baru tersedar dia. Rupanya aku sudah mati. Aku sudah balik kepada Tuhan. Masa tu dia nampak azab-azabnya. Kembalikanlah aku ke muka bumi. Masa tu dia merayu. Baru tersedar. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Baca Quran kena faham makna barulah. Rasa terhibur dengan Quran. Ini Pak Imam ni kalau dia naik jadi imam, mampu setengah jam tak habis lagi, baik ke sembahyang seorang. Itu tanda-tanda ada penyakit munafik dalam hati. Sebab apa? Tak boleh nak lama dalam sembahyang. Libang libu, keluh kesah, duka nastapa. Pasal tak kenal Allah. Sembahyang pun lebih kuat. Kalau orang baca Fatihah tak habis lagi. Dia dah habis surah Wadduha. Baik nah. Habis cerita sekat tu. Jadi pokoknya nak menghilangkan semua masalah ni kena kenal Allah. Bila kamu nak kenal Allah? Kamu kenal Allah baru kamu terasa. Jadi kita kena sama-sama berusaha untuk mengenal Allah. Sebab apa? Nabi suruh alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berjemaah. Seorang-seorang kita akan kalah. Seorang-seorang kita akan tewas.
Lepas tu dalam hukum fiqh, dia kata nak keluar ke pekan, kena ada jemaah. Apatah lagi perempuan. Kalau dia seorang, dia akan tewas, dia akan kalah. Barangkali dia akan binasa. Semayang solat pun kena jemaah. Siapa? Kalau kamu solat tidak khusyuk, semoga bila jemaah, khusyuk yang hilang pahala itu berganti dengan jemaah yang 27 kali ganda. Sebab itulah kita nak kawan-kawan yang sama-sama nak menuju kepada Allah. Sebab kita seorang-seorang tak mampu. Ya. Seorang-seorang tak mampu berjalan, kita akan kalah. Macam kita nak berperang lah. Berperang kena ramai kan seorang? Ada orang kata seorang. Seorang-seorang pergi mana nak mana? Kan? Jom ramai-ramai seorang. Ramai-ramai kan seorang? So, tanya orang Negeri Sembilan, dia faham. Orang Kelantan dia faham. Namanya seorang tapi ramai. Faham ke? Nah. Tanya orang Negeri Sembilan. Dia faham. Tak pergi faham yang tanya. Baiknya. Habis di situ. Jadi kita ni berjemaah kerana kita tak boleh berjalan kepada Allah seorang-seorang. Macam masuk hutan seorang-seorang kena terkam rimau. Lagi ramai-ramai, rimau pula lari. Itulah atas dasar itu, saya duduk di depan tuan-tuan. Bukan bermakna saya lebih baik daripada tuan-tuan. Barangkali tuan-tuan perempuan lebih baik daripada saya. Dan saya yakin tuan-tuan perempuan lebih baik daripada saya. Saya nak tumpang berkat tuan-tuan perempuan. Jadi kita sama-sama berjalan pada Allah. Sebab kalau kita jalan seorang, nanti kena terkam harimau. Ya, jalan pada Allah itu jalan liku yang amat sulit. Yang amat banyak likunya. Jadi, kalau ramai kita boleh bantu, saling bantu-membantu. Bukan? Begitu. Sebagaimana telah dikatakan seorang penyair seperti mana berikut. Ma qad qudiya ya nafsu fastabiri lahu wa lakal amanu minal ladzi lam yuqdar. Wa tahaqqaqi annal muqaddara kainun hatmun alaika sabarta am lam tasbiri. Syair ni dia kena baca lagu. Maqad qudi ya biya nafsu fastabiri lahu wa lakal amanu minal ladzi lam yuqdar wa tahaqqaqi annal muqaddara kainun hatmun alaika sabarta am lam tasbiri. Dia ada lagu. Pasal apa dia buat syair bagi senang ingat. Macam orang Melayu dulu lah kan. Orang Melayu kan dia suka berpantun. Saya dengar cerita orang Melaka dulu. Kalau dia nak pergi Minang. Yang nak pergi Minang ni. Sebelum naik ke rumah yang nak dipinang. Dia kena jawab pantun tu. Dekat bawah rumah. Rumah tu kan tinggi. Sebelum naik tangga masuk rumah. Kau kena jawab pantun. Tak dapat jawab pantun. Tak lulus. Baik. Jadi pantun-pantun tu orang dulu hafal-hafal. Kan banyak pantun Melayu dulu kan. Pantun dua kerat,
pantun 4 kerat, pantun 6 kerat, pantun sekerat-sekerat. Kan? Ha. Cuba baca satu pantun. Tahu tak? Tak tahu tak? Dah bacalah satu. Ha? Ha. Buah cempedak di luar pagar. Ha? Hari-hari panjat pagar. Ha. Tak faham? Tak faham sudah. Baiklah kita sambung tadi. Jadi jangan peliklah kita ngaji agama, baca kitab ni banyak sangat syair. Dia bubuh syair, dia buat syair supaya kita ingat dari sifir kehidupan kita. Ya. Macam Melayu kata, ya. Pisang emas di bawah belayar. Sambung? Sambung apa? Tak tahu? Apa? Tak tahu. Masak sebiji di atas peti. Bukan? Hutang emas boleh dibayar. Lagi? Hutang budi di bawah padam. Padam tahu? Padam tu padam. Padam tahu? Apa dah? Ha? Apa? Yang kata tahu apa dah? Apa dah? Ha? Tak tahu? Tadi dia kata tahu, tanya dia geleng. Semua lagu tu penyakit. Kita tahu. Itulah dia. Jadi orang faham apa daripada pantun tadi? Ya, pantun tadi tu maknanya apa? Kalau kita buat baik dengan orang, orang akan ingat kita sampai mati. Maknanya kalau kita buat baik dengan orang, masa hidup kita ni orang tak akan buat jahat ke kita. Kalau orang buat jahat juga, mana orang bangang tu lah tu. Pasal apa? Memang lagu tu pun, buat baik pun ada orang benci. Buat jahat pun ada orang benci. Buat baik pun ada orang suka, buat jahat pun ada orang suka. Dia akan jadi lagu tu. Nabi, bukannya semua orang suka. Abu Jahal benci, Abu Lahab benci. Kan? Baik. Tapi kalau kita ada buat baik, adalah orang akan suka. Itu maksud dia. Jadi dia nak pesan ke anak dia nak pergi mengaji jauh-jauh, nak pergi kerja jauh-jauh. Ingat Din, pisang emas di bawah belayar. Aku bukan nak pergi belayar kok ibu. Habis aku mau naik pesawat. Kenal ke dia? Mak dia pun kau kepala. Bodoh tuan aku. Baik, habis. Dia apa makna dia? Apa yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan, wahai diriku, bersabarlah engkau menanggungnya. Fastabiri. Ini sabar darjah yang darjah tertinggi ni. Sabar ni dia ada 3 darjah bukan? Darjah pertama apa? Pasembur. Darjah pertama sabar darjah pasembur. Sepinggan RM15 kat Penang. Apa sebelia? Sabar darjah orang. Sabar darjah pertama tasabbur. Sabar darjah kedua? Tariqah. Sabar darjah ketiga? Istabir. Nampak tu? Dia datang dengan istabir. Fastabiri.
Sabarkan diri. Bersabarlah engkau menanggungnya. Maknanya, kena sabar yang tinggi makamnya. Yang tinggi, yang rendah tak boleh. Faham tak? Dan engkau aman dari apa-apa yang tidak ditakdirkan. Lahu walakal amanu minalladzi lam yuqdar. Yakinilah engkau bahawa yang ditakdirkan pasti akan berlaku ke atasmu. Tahaqqiqi annal muqaddara kainun. Mesti jadinya. Kainun. Mesti jadi. Apa yang Allah Ta'ala takdir mesti jadi. Kalau ditakdirkan mati, matilah. Macam orang nak berperang kan. Askar dulu-dulu dia belum pergi perang, dia nyanyi lagu. Apa lagu dia? Dia kata apa? Jangan harap kami pulang. Macam lagu dia? Betul ke? Dia ketar-ketar sikit tu. Semboyan angkatan laut kita. Kan? Mana apa? Dia pergi berperang tu. Ya. Dia kabarkah kat bini dia. Jangan harap kami pulang. Mana dia apa dia? Dia serah pada takdir ilahi. Pada pihak memberi kejayaankah ataupun gugur di medan jihad. Ya. Contohlah contoh. Jadi begitulah orang-orang sufi. Orang-orang sufi dia tidak mahu berkira-kira apa yang akan berlaku. Kalau dia tak ambil dunia. Yang dia berkira-kira apa akan berlaku kalau aku balik tak bawa takwa. Maka bab dunia dia pasrah pada Allah. Dia tafwid pada Allah. Yang dia risau, fastabiqul khairatnya kalau tak ada dibawa sebagai bekalan menuju assembly di padang mahsyar. Itulah perasaan orang-orang sufi. Yang perlu ada di dalam hati kita. Baik. Yakinilah engkau bahawa yang ditakdirkan pasti akan berlaku ke atasmu. Mahu tidak mahu, sabar atau engkau tidak sabar. Sabar, tak sabar, kau tetap akan menempuhnya. Faham? Jadi nak tak nak, baiklah kita bertakwa kepada Allah. Tak bertakwa pun tak tentu dapat. Apa yang dia cari tentang dunia. Dia kata pergi masjid, kurang rezeki. Tak siapa? Masa pergi masjid tu tak boleh menega. Kalau aku menega, tentu aku dapat duit banyak. Pergi masjid punya pasal, menega kurang. Pasal apa? Time maghrib tu lah yang ramai pun customer. Kita tanya orang menega pasal malam. Yang paling banyak pelanggan masa bila? Masa kompang maghrib lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 gabak kereta api berhenti depan tu mungkin shopping. Apa nak pergi sembahyang aku nak ada. Pergi lah. Nampak tu contohlah nak faham. Orang yang sihat fikirannya tentu tidak akan memilih susah tanpa ada faedah. Ditambah lagi dosa serta hukuman yang mesti ditanggungnya. Pada masa yang sama meninggalkan perkara tersebut merupakan satu kesenangan dan mendapat pahala berupa syurga. Nampak? Orang yang sihat fikiran tentu tak akan memilih susah tanpa ada faedah. Apa dia susah tanpa faedah? Cari harta ya. Cari harta pulun
Yang mana akhirnya harta tu tak akan jadi faedah baginya. Ha? Ha. Kadang-kadang belum mati lagi. Harta tu tak ada faedah baginya. Dia ada harta. Anak-anak apa semua bagi. Tiba-tiba, dia dah nak dapat, peduli dia pun tak. Contoh lah kan. Itu apa tanda? Inilah tanda dia ni. Benda tak ada faedah cari dunia ni. Di dunia lagi, Allah sudah tunjuk. Cukuplah sekadar yang kita dapat pengalaman. Lebih baiklah kita minta doa. Allahumma rzuqni rizqan miskinan tayyibah. Dah ada contoh dah bukan? Bagi orang yang sudah menempuh. Kalau orang tak menempuh, tak ada contohnya. Bukan? Kalau orang sudah menempuh, dia tak takut lagi nak minta jadi orang miskin yang baik. Sebab apa? Belum kaya pun, ada sikit-sikit pun, sudah nampak harta dunia itu menyebabkan dia jadi apa? Susah balik. Susah apa? Susah dalam hati. Itu menunjukkan harta itu ialah mata'ul ghurur. Berapa ramai orang jadi lagu tu? Masa anak dia kecil, sampailah habis sekolah, sampailah habis sekolah. Anak-anak apa semua bagi. Tapi bila anak sudah besar, yang betina ikut laki, jantan ikut bini. Dia dengar cakap laki, dia dengar cakap bini. Hak cakap laki tahan lagi lah. Pasal apa? Memanglah perempuan kena tahan suami. Ini hak dengar cakap bini. Tak luka ke hati. Nampak tak? Ada tak orang lagu tu? Sikit ke banyak? Belambok. Belambok hok. Belambok hok tu. Ha? Belambok tak terkira. Banyak tak terkira. Tu kata belambok hok. Gena pun kong ngotak. Kelantan tak. Hang cakap Kelantan. Kelantan sesak ke Negeri Sembilan. Dia banyak cakap Kelantan tak faham. Saya tak tahu dia Kelantan betul ke. Aku nak check tengok versi dia. Surat beranak. Dia minta kat anak dia. Minta surat beranak pak saya. Tu dia boleh orang Kelantan. Banyak istilah Kelantan. Tanya tak faham. Itulah dia nak cerita. Banyak tak terkira orang. Kikih lagu ni. Laki bini. Kahwin tak apa setahun cerai. Tak jadi anak lagi pun. Cerai. Lalu terdengar kan. Kahwin cerai. Kahwin cerai. Kahwin cerai. Barangkali ya betul kata ulama yang mengarang kitab. Antara punca kahwin cerai, sekejap dah cerai, kahwin lagi. Sekejap dah cerai. Barangkali hampir-hampir di akhir zaman tidak ada wali yang boleh menikahkan orang yang nak kahwin. Faham tak? Di akhir zaman nanti hampir-hampir tidak ada yang layak menjadi wali untuk menikahkan orang. Contohnya ayah. Ayah sendiri tu tak layak menikahkan anak. Contohnya Naib Qadi. Naib apa dia? Manggil yang panggil apa sini? Juru nikah. Barangkali juga juru nikah tu tak layak nak menikahkan orang. Juru nikah sokong komunis. Mana nak layak dia jadi juru nikah? Juru nikah sokong liberal. Mana layak dia menikahkan orang? Bapa menikahkan anak. Bapa sebab 20 pun tak tahu.
Mana tak kelang kabut keluarga. Nah. Ni masalah ni susah nak cerita. Cerita lagi ni. Cerita tak ada rakaman nak saya cerita. Ada rakaman tak ada cerita. Berat sangat dengan akhir zaman. Itu pun punca lah. Keluarga-keluarga di akhir zaman ni. Awing jap gaduh sampai bercerai-berai. Sampai bercerai-berai. Kahwin pula lain. Cerai juga. Allah. Kan akhir zaman kan banyak selalu kita dengar orang cerai. Barangkali dah sampai masa ni. Hampir-hampir tidak ada orang yang layak menjadi wali untuk menikahkan anaknya. Pak sendiri tu tak layak jadi wali. Bapa semayang pun tak jaga. Haram pun sapu. 20 pun tak faham. Lepas tu anak-anak nikah kan. Aku nikah akan dikau cantik pakai jubah serban dengan eagle lagi. 20 pun tak tahu. Lang kabut rumah tangga anak. Lang kabut. Tak kelang kabut pun jadi tak ikut hukum Allah. Langgar hukum Tuhan. Inilah yang perlu kita faham. Yang perlu kita ambil pengertian. Dalam kitab dia kata jodoh anak itu ditentukan oleh ayahnya. Ni dah. Dia sendiri nak cari. Cari. Kan? Jadilah barang yang jadi. Yang duk adalah ni. Banyak tuan-tuan. Di mana-mana saja. Baik, orang yang belum terkena mungkin tidak rasa apa-apa. Tapi sudah terkena, betul ialah Ustaz. Orang yang belum terkena, barangkali betul ni. Mudah-mudahan tak jadilah kat aku lah. Tapi yang tak peduli, betul ke Ustaz ni. Betul-betul tengoklah sendiri. Kan? Dunia akhir zaman. Itulah. Orang belajar tauhid pun kono. Sebab apa? Dunia ni kan hammun wa ghammun wa bala'un wa fitnatun. Cumanya penerimaan dia tu macam mana? Ya? Sayyidina Umar sendiri pun ada clash dengan isterinya. Satu kisah bukan saya cerita dulu. Tapi taklah sampai bercerai-berai. Taklah sampai bala besar. Tapi itulah dia. Di akhir zaman ni lebih lagi lah. Faham tak? Baik. Itu semuanya. Yang bukan masalah cerai-berai gaduh tu. Masalahnya penerimaannya tu bagaimana? Bagaimana penerimaan dia? Ya. Apabila perkara itu dikatakan takdir ilahi. Kan? Macam mana penerimaan dia? Penerimaan itulah yang dipilih Allah. Kamu terima macam mana? Adakah kamu terima sebagai pengajaran untuk dirimu supaya kamu bertakarub kepada Allah? Ataupun kamu dapat perkara itu kamu jadi backing? Backing tu? Tak tahu juga. Backing tu? Nasib baik dia tahu. Baik. Faham lah? Jadi orang yang sihat pikirannya tentu tidak akan memilih susah tanpa ada faedah. Cari harta, cari kekayaan itu susah, bukan ada faedah pun. Faedah tu ada sikit sangat. Jadi cari sikit sudahlah. Dengan sangat tu jangan. Cari sikit sudahlah sekadar menguatkan tulang untuk bertakarub kepada Allah.
Bukan nak bagi senang ke orang. Bukan nak bagi senang dekat orang. Kita bagi senang ke orang. Kita nanya. Ibarat lilin membakar diri. Orang terang, kita padam. Orang terhibur, kita lebur. Itu kata lilin membakar diri. Jadi kita ni menerangi orang, jangan sampai jadi macam lilin membakar diri. Walaupun orang itu anak sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jangan sampai kita tu membakar lilin. Di mana di dalam sana nanti bukan lilin, nun nara. Lagi besar pada lilin, bapak punya lilin. Mana yang sudah menempuh, jadikanlah pengajaran. Jangan tengok buat dek sahaja. Jadikanlah satu pengajaran. Harta ni memakan diri sebenarnya. Cari harta, konon-konon tak nak bagilah. Mereka susah. Sebenarnya mereka akan menyusahkan kita di suatu hari. Kebanyakannya begitu. Cuba tengok ramai orang. Ni baru ni ada satu orang cerita kat saya. Kawan saya, sahabat saya. Saya pergi pondok dia tunjuk kat saya tu. Dia satu orang perempuan tua. Sembang seorang-seorang, nyanyi seorang-seorang, gelak seorang-seorang, dia rantai kaki. Kawan saya ni khabar. Ni contoh orang paling pandai didik anak. Anak dia semua berjaya. Poki beras terkenal pun ada. Sebut beras tu, mesti kenal punya. Salah seorang anak itu. Poki beras yang terkenal yang kita duk makan selalu tu. Tapi saya tak maulah sebut. Beras apa? Tapi dia sebutlah beras apa. Memang terkenal lah beras tu. Anak dia, salah seorang anak dia. Yang jadi kontraktor ada. Yang jadi pensyarah pun ada. Yang jadi doktor ada. Anak dia berapa kan? 9 orang. Semua jenis orang kaya-kaya belakang. Tapi mak dia dihantar ke pondok tu. Tok Guru ni jaga. Kawan saya ni. Tak main jarah pun. Petang-petang tak jarah. Sampai mak jadi gila. Sebab pandai sangat didik anak dia. Anak semua berjaya. Tinggal dia duduk sini. Berak pun kita yang basuh. Bagi pelajaran untuk anak pandai cari dunia. Akhirnya di dunia lagi. Anak sudah bagi neraka pada ibunya. Itu contoh. Jadi masa tu. Kita ni terkadang. Tengok fenomena. Duk rasa tak ada apa lah kan. Dia kena. Tapi jaga-jaga. Ramai orang kan kena. Lebih-lebih lagi hak ramai anak. Lebih-lebih lagi ya. Ramai anak. Jaga-jaga. Fitnah akhir zaman ni. Nak terbit Dajjal, nak mari Dajjal. Orang Kedah kata, hang kena Dajjal dulu. Dajjal ni bukan Dajjal. Dajjal tu Dajjal. Hang kena sabotaj dulu. Siapa buat Dajjal? Siapa sabotaj aku punya kasut ni? Putih dua Bukan Dajjal Dajjal. Dajjal lain. Dojjal lain pula. Dojjal nama awak. Nama orang Jawa awak Dojjal. Tahu apa makna saya tak tahu. Baik Jadi dia kata apa? Ditambah lagi dosa serta hukuman yang mesti ditanggungnya. Pada masa yang sama meninggalkan perkara tersebut merupakan satu kesenangan dan mendapat pahala berupa syurga. Ya. Kita tinggalkan dunia ni. Sebab nak cari mardatillah. Jadi senang sebenarnya. Kita tak kalut.
Dan kita pula dapat pula pahala sebagai bekalan menuju ke syurga. Baik, kita berhenti sekat itu dulu. Adapun kepentingan kedua. Baik, nak baca soalan. Baik, soalan yang pertama. Ditanya oleh orang yang pertama. Bagaimana nak tanam sifat qanaah dalam diri? Dalam diri tak boleh tanam. Dah mati baru tanam diri itu. Ya. Faham? Sebelum mati jangan tanam, nanti mati. Jangan tanam diri. Tanam diri mati. Jadi nak tanam dalam hati barangkali lah kot. Dalam diri tak boleh lah. Di hati tu yang qanaah bukan diri. Diri tu dia tak kira lagu mana pun. Allah jatuh. Tengok saya. Tu. Macam mana nak tanam sifat qanaah dalam diri, dia kata. Saya betul soalan tu, macam mana nak bersifat dengan sifat qanaah di dalam hati. Ya, baik. Qanaah ni apa dia? Qanaah. Qanaah ni ialah rasa cukup dengan apa yang ada. Itu maksud kata qanaah. Sifat qanaah ni tak akan terbit dalam hati kalau tidak ada sifat zuhud. Sifat zuhud pun tak akan terbit dalam hati kalau tidak ada sifat al-khawf dan ar-raja. Takut dan harap. Dan sifat al-khawf dan ar-raja pun tak akan timbul dalam hati kalau tidak mengenal Allah. Sehingga timbul rasa takut kepada azab-azab. Jadi, kenal Allah tak akan timbul selagi tidak ada kesedaran nak bawa bekal mati. Jadi nak timbulkan kesedaran, hendaklah berkawan dengan orang-orang yang sedar. Jangan kawan dengan orang yang tak sedar diri. Faham? Dah salin dah? Dah itulah kata Imam Ghazali. Nak dapat qanaah ni kena ada zuhud. Nak ada zuhud kena ada al-khawf dan ar-raja. Nak ada al-khawf dan ar-raja kena ada ilmu. Nak ada ilmu apa? Ilmu tauhid dan ma'rifah. Nak ada ilmu, kenalah bersahabat dengan orang yang berilmu. Orang yang sadar diri perlunya ilmu. Orang tak sedar diri, kau makin jauh lah gitu. Sebab tu kena berkawan dengan orang berilmu yang ada kesedaran diri. Sedar apa itu? Sedar dirinya perlu kepada pertolongan ilahi. Dia kena carilah orang-orang yang banyak kehidupan sehariannya ibadah daripada kerja dunia. Banyak ibadah daripada kerja dunia. Kata Syekh Athaillah As-Sakandari dalam Tajul Urus, dia kata, seseorang itu ada tanda-tandanya, ahli syurga atau ahli neraka. Kalau ahli syurga, kebanyakan hidupnya di dunia lebih menjurus kepada kerja-kerja jalan ke syurga. Tapi kalau sebaliknya, begitulah. Banyak hidup tu, jalan mana dia bawa? Jadi kita kena carilah orang yang duduk di jalan itu. Ya, perbanyakkan bersahabat atau berguru dengan orang yang berjalan ke arah itu. Tapi kalau kau banyak bersahabat atau berguru
dengan berjalan ke arah sebaliknya, maka sebaliknya lah. Nak dapat sifat mahmudah ni kena kawan dengan orang yang bersifat mahmudah. Ya, banyakkan menziarahi orang-orang yang terkenal alimnya, yang zuhud, ya, dan wara' hidupnya. Banyakkan bersahabat begitu. Ya, orang yang bertanya ini, ya, banyakkan bersahabat dengan orang-orang yang alim, yang wara', yang zuhud. Nak sahabat lagu mana tak kenal? Kau jumpa, buka lah Google tu. Cari pondok-pondok kat Kedah, pondok kat Kelantan. Pergi ziarah alim tok-tok guru. Daripada kau ziarah nu monkey at the zoo, sagi kena cacar monyet padan muka kau. Ya, baiklah masa pergi ziarah tu, pergi ziarah tok-tok guru. Ya, pada duk ziarah the mall lah, apa bala lagi tu? Mall Lang je. Mall ANG kat belakang, Malang. Baiklah pergi ziarah tok guru, ziarah orang-orang alim. Itulah untuk mendapatkan sifat mahmudah, bukan qanaah saja. Kita tak disuruh untuk bersifat qanaah saja. Kita disuruh ya mendapatkan semua sifat-sifat mahmudah. Kurang-kurangnya sifat mahmudah yang wajib kita faham ada 10. Ya, ada 10. Maka halusilah ilmu itu. Ya. Bukan qanaah saja ya. Baik, habis. Baik, soalan yang kedua, bagaimana kita nak kuatkan hati bila berada dalam keluarga yang tidak mendekati agama? Penat rasa bila kita nak bendung itu ini. Kita buka ceramah agama, dibukanya lagu kuch potahi. Macam mana kita nak hadapi situasi begini? Entahlah, saya pun tak tahu. Baik, ya. Saya pun tak tahu. Kita balik kepada perintah Allah kepada kita agar menjalankan perintah dakwah. Allah merintahkan semua hamba-hambanya agar menjalankan dakwah. Baik. Sebelum kita berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, terlebih dahulu hendaklah kita faham. Faham apa? Kita berdakwah bukan menarik orang kepada kita, tapi kita menarik orang kepada Allah. Itu yang pertama perlu kita faham. Jadi kalau kita menarik orang kepada kita, kita akan berkeluh kesah dengannya. Tapi kalau kita berdakwah kerana menarik mereka kepada Allah, barangkali berkeluh kesah juga. Tapi berkeluh kesah kerana takut kepada Allah. Bukan berkeluh kesah kerana takut mereka tak ikut kita. Tapi berkeluh kesah kerana takut pada Allah. Maka berkeluh kesah kerana takut pada Allah itu satu pahala. Jadi kita nak tanya ni. Kita rasa penat ni. Penat kerana takut pada Allah ke? Penat sebab mereka tak ikut kita? Ya, faham tak? Jadi kalau penat sebab mereka tak ikut kita, maka dakwah kita tu penuh dengan riak, takabur, ujub, sum'ah dan hubbud dunia. Maka dakwah itu tak diterima. Maka perbetulkan niat kita dakwah. Kalau mereka terima, ya Alhamdulillah. Kalau mereka tak terima, Masya Allah. Kita serah pada Allah. Nabi kata, wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Sesungguhnya aku hanyalah pemberitahu, Allah jualah yang memberi hidayah. Dalam Fatihah pun ada kita baca hari-hari. Maksudnya yang seperti itu. Apa dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa dia? Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Kami minta pertolongan. Lepas tu kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim.
Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang betul. Jadi maknanya apa dia? Kita cuma minta yang nak beri tu Allah. Ihdina. Allah yang memberinya, yang beri petunjuk tu Allah. Ya. Jadi kalau kita berkeluh kesah sebab duk dakwah dah mereka tetap nak terima, tolong perbetulkan niat kita. Barangkali itulah ujian bagi dai. Ujian bagi dai ini terkadang bukan orang ikut, orang sumbat dia masuk penjara. Ujian bagi dai kadang-kadang bukan sekadar dia masuk penjara, dia bunuh tu. Tengok Said Qutb rahimahullahu taala ngarang kitab Fi Zilalil Quran. Dia sumbat ke dalam penjara, dilepaskan anjing gila, akhirnya mati dia. Nampak tak? Hebat tak? Ujian dia. Sakit tak? Syekh Yasin yang buta mata tu. Ya. Mati kenapa? Mati kena bunuh musuh. Ya. Itulah dia. Syekh Said Buti. Begitu juga. Mikrofon yang meletup. Nampak tak? Jadi bila kita berdakwah, jangan harap orang ikut. Harap Allah terima. Itu paling penting. Harap juga orang ikut. Pasal apa? Kita nak tak maulah tengok anak kita masuk neraka. Tak maulah tengok mak kita masuk neraka, bukan? Maka hendaklah kita harap itu kerana mengharapkan Allah. Bukan harap kepada mereka supaya harap ikut kita. Faham? Jadi terkadang batal pahala dakwah sebab kita harap mereka ikut kita. Bukan harap ikut Allah. Ya. Maka perbetulkan niat dalam berdakwah. Maka dakwah tu memang begitu. Baik, kalau kita sudah cerita dengan lidah mereka tidak terima. Buka ceramah pun mereka tidak terima. Dia buka ceramah, agama dia buka Hindustan pula. Ya. Maka kita berdoalah di dalam hati. Berdoalah di dalam hati, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati mereka dan pintu hati kita sekali. Ya, sebab kita pun ada salah barangkali. Banyak salah kita ni. Sedangkan Nabi yang suci hati dia. Nabi yang suci hatinya pun bukan semua orang terima dakwah dia. Apatah lagi kita yang bergelumang dengan dosa. Kita faham diri kita itu siapa dulu. Baik. Jadi bila kita sampaikan dakwah kepada orang, ikhlaskan niat kita. Kemudian kita buatlah kerja itu mengharapkan redha Allah. Bukan nak orang sokong. Bukan nak orang sanjung. Bukan nak orang jadi pengikut kita. Bukan nak orang tabik spring kat kita. Bukan nak orang pegang tangan, cium punggung pun nak. Bukan semua-semua tu. Bukan senang dapat zakat. Bukan senang dapat hadiah. Salam-salam pom orang sumbat duit. Bukan nak macam tu. Kita nak cari redha Allah sahaja. Ikhlaskan niat. Maka bila kita ikhlaskan niat, nanti datanglah berbagai-bagai ujian. Itu semuanya untuk mempertingkatkan keikhlasan kita. Allah dia bersifat mukhalafatuhu lil hawadith. Allah tak semua dengan makhluk. Allah tak serupa dengan makhluk. Makhluk kalau dia kasih kepada seseorang, dia bagi hadiah. Betul tak? Tapi Allah itu tak serupa dengan makhluk. Allah kalau kasih kepada hamba-Nya, dia bagi bala. Dia bagi susah. Hikmahnya supaya kita bertumpu kat dia ya. Jangan tumpu kat orang lain lah. Ibaratkan cakap Melayunya, hang tumpu dekat aku ya. Hang jangan tumpu dah kat orang lain. Aku nak buang semua tumpuan mata hati hang kat lain-lain tu. Tu aku bagi hak tu. Nak pergi hang sampai tak ada siapa hang nak menumpu, mending hang menumpu kat aku. Hang nak cakap Melayunya lagu tu lah, mafhum dia tu, faham tak? Ni takawul ni. Saya cakap bahasa ni bahasa takawul. Nak bagi mudah faham.
Apa dia takawul? Siapa ingat? Angkat tangan. Lepas tu tanya apa dah? Ni ingat budak? Siapa ingat takawul? Takawwala takawulu takawulan. Ingat? Tasrih pun tak apa ni, ingat ustaz. Umat kata saya apa fa'ala yaf'alu fa'lan. Lepas tu alih lupa lah. Ingat palang kat rumah. Mak lah. Tanya dia tak dia. Habis. Baik, saya ingin bertanya, bolehkah kita tarik balik hutang yang kita sudah halalkan? Mana boleh tarik? Kena buah tali. Dia nak tarik hutang dia halal. Nak tarik guna kena buah tali. Putus koyak dia. Betul? Apa soalannya soalan? Baik, bila kita dah bagi hutang ke orang, lepas tu lama-lama tengok kesian kat dia tak ada duit kan. Dah 10 tahun dah hidup makin susah. Lama kita pergi rumah dia. Denoi, hutang hang tu janganlah susah hati, aku halal lah dunia akhirat. Alhamdulillah. Dia pun pelukkanlah saudaraku dunia akhirat. Tiba-tiba hari ni dia kata lagu tu. Besok dia tengok din tu. Naik Ferrari. 2 biji. Kuning sebiji, merah sebiji. Kuning tu dia punya, merah tu bini dia punya. Ada sebiji lagi saya belakang Lamborghini. Warna hijau muda. Tu awet baru dia. Yang kita tadi tengok-tengok terbeliak biji mata. Allah, silap aku halal. Ada duit punya. Tak tunjuk ke aku. Dia hutang 1 juta. Lepas dia simpan duit puluh-puluh juta. Dia kata kau ni halal, dia beli Ferrari. Dia pergi beli tu dekat jalan tu Muhammad Fuad 1 kat Damansara. Ferrari second hand. Dekat pejabat saya lama dulu. Pergi beli. Menyosai aku kata halal. Besok dia pergi naik kereta buruk dia. Apa dah? Potong saga bubuh raga. Den, aku dah minta balik duit hutang. Abang kan susah pun yang kaya. Boleh tak? Boleh tak? Dia tanya. Boleh tak? Baik. Kalau dia tak bayar pun tak dosa. Sebab pasal kita sudah melafazkan halal kepadanya. Kalau kita minta juga, maka itu satu ugutan, memeras. Maka kita berdosa. Kerana ia sudah halal, kita tak boleh tarik balik kehalalan itu. Ya. Macam kita dah derma kat orang, tiba-tiba kita nak balik, ungkit balik, nak balik, itu jadi berdosa. Ya. Bila kita dah derma, itu dia jadi, nak pula kita dah derma kepada jalan agama. Sekolah agama ke, masjid ke, surau ke. Itu dah jadi hak Allah dah. Lagilah tak boleh ambil. Ya. Macam orang luarkan duit buat surau. Buat surau. Tiba-tiba bila dia mati, anak dia ambil surau tu, buat rumah dia. Oh, saya pernah jumpa. Benar. Saya pernah jumpa. Adalah satu negeri tu saya duduk. Nak tunjuk kat saya. Cuba Ustaz tengok tu rumah tu. Rumah kapal tu. Tengok rumah pun ya. Tengok bumbung kat atas tu. Macam kan. Kita surau pun dia. Dia ada mihrab depan. Dia kata tu asal surau. Tapi lepas ayah dia meninggal, anak dia ambil buat rumah.
Dia kata apa? Tak ada hitam putih kata buat surau dia. Tu dia lah. Dahsyat tak dahsyatnya dunia. Tu dia. Faham tak? Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا ما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.